dalam musyarat. Orang yang pertama kata, aku cadang kita penjarakan Muhammad. Iblis bangun bangkang, aku bangkang. Kalau kau penjarakan Muhammad, pengikut dia akan bangun memberontak. Mana dia ada pengikut? Kata Iblis, cuba kamu perhatikan. Setiap hamba-hamba yang kamu seksa, kamu bunuh, tak ada seorang pun kembali kepada agama menyembah berhala. Bilal bin Rabah diletakkan batu yang besar di atas padang pasir yang panas, di atas badan dia disebut Ahad, 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 Allah Tusa. Kita hari ni hari Ahad. Isteri kata, bang bangun dah pukul 12. Kita pun jawab juga Ahad, Ahad, Ahad. Tak sama dengan Bilal bin Rabah. Dia tak kembali sembah berhala. Satu keluarga disiksa, nama dia Yasir. Anak dia Ammar, isteri dia Sumayyah, diseksa sampai mati. Yang hidup Ammar saja. Ibunya Sumayyah itu ibu kepada Ammar, dibelah perutnya, dikeluarkan janin, ditusuk tombak pada kemaluannya. Nabi lalu di hadapan mereka, Nabi cuma memberitahu sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat tinggal kamu syurga. Syurga yang Nabi janjikan kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya, sampai sekarang kita tak jumpa. Siapa nampak syurga kat tangan? Saya nampak Ustaz kat Bukit Bintang. Banyaklah. Bersabar dia tak kembali kepada menyembah berhala. Khabbab bin Al-Arq juga diseksa. Dia jumpa Nabi, minta doa cepat menang. Dia tak tahan. Disebut dalam kitab sirah, Khabbab ini tuan dia panaskan 6 biji batu dah merah, dibaringkan Khabbab di atas. Apabila cairnya lemak-lemak daripada badan Khabbab, disebutkan lemak-lemak yang cair itu memadamkan bara yang digunakan panggang badan Khabbab bin Al-Arq. Sebab tu di zaman Sayyidina Umar, bila nampak budak-budak tak faham sangat perjuangan orang lama, lalu Sayyidina Umar kata, wahai Khabbab, kamu beritahu perjuangan kita dulu kat Mekah. Khabbab kata, aku wallahi aku tak nak sebut, takut hilang pahala. Kata Sayyidina Umar, baik benda ni. Khabbab tak cakap banyak, buka jubah dia, belakang badan dia ada 6 biji lubang. Kesan daripada siksaan di zaman Makkah, dalam keadaan tersebut tidak kembali mereka kepada agama menyembah berhala. Bila dengar hujah iblis, orang terdiam. Bangun seorang lagi, aku cadang kita usir Muhammad. Iblis bangun bangkang, aku bangkang. Kalau engkau membunuh, kalau engkau mengusir Muhammad, dia akan kumpul kekuatan di luar, dia serang balik Mekah. Di mana kamu letak maruah muka kamu pembesar Quraisy ketika itu? Lalu orang tu kata, mana Muhammad ada kekuatan? Cuba engkau lihat, orang-orang yang datang daripada Yasrib, daripada Madinah, datang membuat haji di Makkah, telah memberikan janji-janji mereka, bai'ah mereka untuk bersama Rasulullah, bersama Muhammad, untuk kembali menegakkan Islam di Madinah, kerajaan Islam di sana. Kamu tak perhatikan? Tiba-tiba bangun Abu Jahal. Abu Jahal kita panggil sebab dia tak beriman. Gelaran dia Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Aku ada satu cadangan yang aku nampak kamu tak ada. Aku cadang kita bunuh Muhammad. Iblis tadi bangkang-bangkang, Iblis bangun. Aku sokong, aku cadang, cadangan ditutup. Inilah cadangan yang terbaik, yang lahir daripada mulut kamu. Maknanya cadangan membunuh Rasulullah SAW, dan minit mesyuarat belum keluar daripada dewan, Allah dah turunkan wahyu pada Rasulullah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wahai Muhammad, mereka berpakat dekat dewan, mereka merancang untuk mengusir, untuk membunuh dan menghalau engkau. Turun wahyu. Tuan-tuan, Rasulullah SAW nyawanya menjadi taruhan. Nabi susun. Sebab itu bila sebut hijrah Rasulullah itu
Dia membentuk keyakinan kita kepada Tuhan. Cuba tengok Sayyidina Ali umur 15 tahun. Nabi kata, wahai Ali, malam ni kau baring di atas tempat tidur aku. Tuan-tuan, tempat tidur Nabi malam tu tempat tusukkan pedang. Mati-mati. Maknanya tempat mati, tempat tidur Nabi. Tempat mati. Sayyidina Ali dia tak fikir panjang. Sebab untuk Rasulullah dia sanggup beri segala-galanya. Disebut dalam kitab sirah, Sayyidina Ali dia baring atas katil, dia tutup muka dia. Nak jadi apa jadilah. Bukan dia tutup muka, dia tengok orang datang, tengok ada, tak ada. Ada aku lompat pagar, aku lompat pergi tingkap. Tak ada. Dia serah begitu saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, patutlah Nabi ambil jadi menantu. Dan dia beri kat pak mentua, apa dia? Nyawa dia. Kita kadang-kadang cari menantu, solat pun tidak. Bila orang pinang anak kita, soalan pertama selalu apa? Apa kerjanya? Driver akan manager. Betul. Ada ditanya, solatnya cukup? Tak ada. Berapa juzuk Quran hafal? Tak ada. Boleh tak baca Quran? Tak ada. Boleh jadi imam solat? Tak ada. Patutlah. Begitu juga menantu perempuan kita. Antaranya berapa? RM88,888.88 Iqra' satu tak dapat. Muqaddam tak boleh baca. Tuan-tuan, orang dulu, atuk saya, kalau balik sembahyang masjid, breakfast dah siap. Sekolah tak ada. Buta huruf. Hafal Fatihah 3 kul ya. Tapi sembahyang tak tinggal. Balik sembahyang masjid, dah siap breakfast. Walaupun bukanlah hebat, tetapi biasa. Ubi rebus, ikan masin, kopi O. Masa tu tak ada radik, tak ada kopi jantan, kopi janda, kopi duda. Tak ada. Tetapi nak cerita, atas meja dah ada breakfast. Dulu punya breakfast, tuan-tuan kena faham. Nak buat kopi kena air panas. Air panas kena masak. Air ambil telaga. Kayu api kena cari kat bawah. Nak hidupkan api, nak hidupkan, nak masak air, proses dia panjang sampai atas meja. Tengok orang dulu begitu. Orang sekarang antaran 80,000. Hari Ahad pukul 12 tak bangun lagi. Mana mari keberkatan? Sebab itulah ini tanda-tanda keyakinan. Sebab itu tidurnya Sayyidina Ali macam tidurnya mayat. Macam mana mayat, tuan-tuan? Mandikan mayat dengan mandikan orang senang mandi mayat. Mandi mayat dengan kita sama je. Air, sabun, tu je asas. Kayu sintok ke, air kapur barus ke, semua itu tambahan. Asasnya air, sabun. Sapu, siram air, bau sabun. Tuan-tuan macam mana mandi? Sabun dulu ke bau air? Sabun, bau air. Hebat orang Sungai Serih. Air, sabun. Orang kalau tak nak mandikan mayat, semalam maghrib ada orang meninggal, dia mandikan mak dia. Saya, ayah mak saya meninggal, saya tak benar orang lain mandi. Dan mak ayah kami takkan bagi orang mandi. Anak jadi apa? Anak tengok je. Ni anak cak ayam dia panggil tu. Sadin cak ayam, luar ayam dalam ikan. Kita, mak kita, ayah kita meninggal, tak boleh selesai. Kita kalau meninggal hari ni, tuan-tuan, tak ada anak jadi imam kat depan, kita belum hijrah lagi. Orang meninggal, ada meninggal, tak mandi dan takut mayat. Sebab anak dia pangku. Bukan ustaz, biasa je. Pangku. Yang mandi-mandi, yang pegang-pegang, siap bercakap lagi. Ya Allah, ketika kami kecil, ayah kami mandikan kami, ya Allah, di atas jasanya hari ini kami mandikan dia. Di atas air-air yang mengalir ini Engkau ampunkan dosanya, ya Allah. Yang lain, amin. Ketika kapan dia siap berdoa lagi? Ya Allah, masa kami kecil, ayah kami pakaikan kami baju. Hari ini kami pakaikan dia baju, ya Allah, namanya kain kafan, ya Allah, ampunkanlah dosa dia di atas jasanya itu, amin. Yang lain, amin. Tuan-tuan nak cari kat mana anak-anak macam ni? Kalau bukan dengan penghijrahan kita,
kepada kefahaman, keyakinan kita bahawa persiapan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab itu pentingnya kefahaman. Sayyidina Ali begitu hebat dalam dia menaruh nyawanya. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar. Saya dah sebut keyakinan dulu ni, baru kita tengok cerita kita. Boleh ya? Sikit je insya-Allah. Pula subuh tak boleh panjang-panjang. InsyaAllah pukul 12 kita berhenti lah. Nampak? Dia punya marah dia. Yang marah tu nafsu. Nafsu. Tapi kalau lepas ni dia sembang dekat warung kopi sampai pukul 12. Tapi dengar kuliah saja. Ustaz sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila Ustaz nak sebut wabillahi taufiq. Doa ni bila doa. Bila Ustaz sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, macam tu. Nak ceritanya bila Sayyidina Abu Bakar duduk bersama Nabi kat Gua Sur. Contoh saya nak ambil sikit, saya nak kupas. Dia tak hijrah terus ke Madinah, tapi dia duduk kat Gua Sur 3 hari. Dia pastikan dia bagi letak safrah dia. Nabi baring di atas ribaan dia. Dia tutup semua lubang-lubang. Tuan-tuan, Nabi ni menantu Sayyidina Abu Bakar, tidur di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar. Maknanya menantu tidur di atas riba pak mertua. Siapa sini pernah tidur di atas ribaan pak mertua dia? Bapak duduk sini pak kan? Ada apa? Bapak duduk sini, saya nak bagi atas perut bapak boleh? Kau pernah kena tendang dah. Tidur di atas ribaan pak mertua. Allah hebat, tuan-tuan. Dalam keadaan menjaga kasihnya, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut ketika naik ke Gua Sur itu, Sayyidina Abu Bakar dia dokong Rasulullah. Dokong belakang dia panjang. Sayangnya pada Nabi. Sebab itu orang bila jumpa Nabi mesti special amalan dia. Kawan saya satu hari sebelum subuh dia telefon saya dalam keadaan menggeletar. Aku nak cakap dengan kau batu benda ni. Cakaplah. Adalah benda ni, cakaplah. Dah tak nak cakap, janganlah cakap, jangan telefon. Adalah. Semalam aku mimpi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi dalam mimpi. Dia ni hafal Quran dah tuan. Amalan dia suka selawat. Orang yang antara tanda-tanda orang tu kasih pada Nabi, dia suka selawat atas Nabi, banyak selawat. Bila orang tu jumpa Nabi, cuba tengok amalan dia. Sebab Nabi sebut man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa nampak aku dalam mimpi, memang dia nampak aku, sebab syaitan tidak boleh menyerupai aku. Tuan-tuan, tengok amalan dia. Itu manusia yang paling kita kasih, yang kita sayang. Kita Islam ni hari ni sebab perjuangan dia. Seorang anak yatim, seorang diri bawa obor Islam di semenanjung tanah Arab. Kita ni semenanjung tanah Melayu, apa kena-mena kita dengan Nabi? Kita tak nampak dia pun. Tiba-tiba hari ini kita beriman dengan seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Haruddin, masa dia sakit sleep disk, dia mimpi jumpa Nabi. Nabi peluk dia. Dia katakan Nabi, ya Rasulullah, ana marid, aku sakit belakang. Mimpi itu dia kata dia tak nampak muka Nabi, tapi Nabi peluk dia, Nabi sapu belakang dia. Ketika bangun tidur, dia masih terbau lagi bau badan Nabi yang wangi. Sejak tu dia tak kena sakit dia tu, sleepiness tu hilang. Antara mimpi Tuan Guru jumpa Nabi, satu hari Nabi duduk dalam kemah 4 segi. Dalam tu ada 2-3 orang sahabat. Di luar ramai sahabat lain menunggu Nabi keluar. Tok Guru kata, tugas saya sarungkan kaki Nabi dengan selipar dia. Dan bila Nabi keluar dekat atas, dekat pintu tu,
bawah tu ada kayu dalam 3 inci, 4 inci. Dan Nabi langkah. Kaki Nabi itu letak atas peha dia. Tuan guru sarungkan capal. Dia kata lembutnya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sedih sangat. Sebab capal yang saya sarungkan ke kaki Nabi itu, capalnya tak cantik, buruk, Nabi jahit sendiri. Saya tak ada capal lain yang saya nak sarungkan ke kaki Nabi. Lembutnya kaki manusia yang paling mulia atas muka bumi Allah. Inilah kalau kita lihat Nabi yang membawa perjuangan ini, yang kita nak ikut, nak sematkan dalam kehidupan kita. Caranya dengan hati yang kita sebutkan, wahai Allah bersihkanlah hati kami. Yang pertama, yang paling penting, sakit hati ini yang paling besar syirik. Dia merosakkan seluruh ibadah kita. Nampak macam banyak amalan, tapi kosong. Pagi Ahad ni bawa bakul pergi pasar tani, beli daging, beli ayam, beli ikan, beli buah, beli sayur. Balik rumah kosong, bakulnya berubah. Sebab tu kita ni nak membersihkan hati kita, antara caranya ialah kuliah ni. Sebab dia bersifat roh kat dalam. Bukan kita nak bincangkan hati ataupun jantung. Masuk hati, qalbu tu jantung. Yang orang buat tu berbedahan, yang buat bypass, jantung berlubang, jantung tersumbat, itulah hati. At-taqwa hahuna. Takwa duduk kat situ. Takwa bukan duduk dekat restoran at-taqwa. Masuk dekat situ bukan pada nilai benda daging tu, pada apa yang kita nak isi dalam daging itu, iaitu rasa gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila masuk syirik, dia merosakkan seluruh ibadah. Di samping penyakit-penyakit lain yang merosakkan ibadah, kita hijrahkan hati itu. Yang kedua, doanya, wa azil uyubana, wahai Allah tutupkan keaiban diri kami. Allah tutup keaiban kita. Kadang-kadang kita yang membuka keaiban kita sendiri. Uyub, aib. Yang ketiga, wa tawallana bil husna. Hati yang baik itu sentiasa mendorong dia kepada kebaikan. Hati yang cenderung kepada benda-benda yang baik. Yang keempat, wazayyinhu bittaqwa. Hiaskan hati itu dengan ketakwaan. Yang kelima, wajma' lana khairal akhirati wal ula. Himpunkan pada kami ya Allah kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia. Dan yang terakhir, warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, rezekikan pada kami pagi ini ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi ini. Sebab itu bila kita faham benda ini, nak masuk ke dalam hati kita, ke mana kita nak pergi dalam hidup ini. Kenapa tajuk dia ya, bila kita sebut mencari jalan pulang. Kita nak balik ke kampung halaman. Jalan pulang kita, kampung halaman kita syurga. Nabi Adam pernah duduk kat syurga. Kita nak balik ke syurga. Kalau tak sampai syurga, sampai neraka, itu yang dipanggil sesat jalan. Sebab tu orang yang tak nak balik ke kampung halaman ni pelik. Sebab tu kita bila hari raya, orang tak balik kampung menangis. Yang menangis ni dia, bukan yang menangis ni orang-orang yang pergi surau masjid. Yang menangis ni geng pokok. Tahu geng pokok? Tutup mata, rambut wajah, Assalamualaikum. Buka, Waalaikumsalam. Ingat pokok tadi. Orang menangis kat mana? Pudu raya. Tertinggal bas balik kampung. Dalam tertinggal bas, dengar takbir raya pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya, orang Melayu ni pantang dia takbir raya kalau tak raya ni.
Jangan kau takbir. Sedih mak. Kenapa mak? Teringat arwah bapa kamu malam raya suka makan cucuk kodok. Yang menangis ni yang jauh, yang sembahyang tak cukup. Nak ceritanya balik kampung dunia menangis. Tiba-tiba kita tidak menangis nak balik kampung akhirat. Orang yang hebat dia faham hijrah dia ke mana? Dia hijrah diri dia kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dibentuk semuanya itu dengan keyakinan. Sebab itu Allah gaibkan tu tadi syurga pahala. Kenapa Allah gaibkan? 5 rukun Islam, 5. Yang pertamanya gaib, kalimah syahadah. Barulah solat, barulah puasa, zakat dan haji. Bermula rukun Islam ni tak nampak. Kenapa tak nampak? Kenapa tuan-tuan? Ujian. Bila tak nampak jadi ujian. Bila nampak tak ujian. Contoh, kotak tisu ni atas meja, dia tak jadi ujian. Bila jadi ujian? Bila saya sorok lah. Bawah meja ni ada kotak tisu. Percaya tak? Golongan pertama kata percaya ustaz. Sebab ustaz yang sebut, kalau ustaz tipu, ustaz dulu masuk neraka. Pandai pula aku dulu neraka. Golongan kedua, percaya tak? Sebelum kami percaya nak bukti, saya pun tunjuk. Okey ustaz, percaya. Golongan ketiga, sebelum percaya nak bukti. Baik, ini bukti. Dan nampak kotak tisu, dia kata apa golongan ketiga? Yang ni bukan tisu ustaz, yang ni kambing. Golongan ketiga paling teruk. Sebab dah nampak dia tolak. Nak ceritanya, itulah pancangan yang kita nak bawa kepada dunia yang tak nampak tetapi wujud, akhirat yang kekal lagi abadi. Jadi di antara rasa keyakinan itulah kita hijrahkan. Kalau isteri kita tudungnya kecil, besar-besarkan. Kalau kakinya tak ditutup, panjang-panjang. Kalau rambutnya berterbangan, tutup. Senang tak tuan-tuan? Payah.